Baik, memberi tumpuan kepada perkongsian tentang pelaksanaan identiti digital nasional yang pastinya mengundang juga persoalan dalam kalangan masyarakat kerana ia akan diimplementasikan pada tahun 2024 nanti dan semuanya harus bersedia untuk penggunaannya nanti. Jadi untuk kita dapatkan informasi lanjut dan mungkin ada persoalan-persoalan yang akan kita bawa pada hari ini akan membuka mata dan juga minda anda berkaitan dengan penggunaan identiti digital nasional ini. Jadi untuk kita bicarakan tentang perkara ini, kita akan bawakan pada waktu ini, tentu sudah bersedia, itu Dr. Azman Husin, Pegawai Tugas-Tugas Khas Pejabat Menteri Dalam Negeri, dan juga Dr. Saad Shukri Embong, Ketua Kluster Sektor Teruka Teknologi MIMOS Berhad. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, baik. Dan kalau kita boleh pergi secara umumnya, mana baru-baru ini pada 21 November 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan My Digital ID ini sebagai satu platform pengesahan identiti digital yang bakal menjadi satu platform utama dalam penggunaan dan akses kepada pelbagai aplikasi dalam talian. Jadi kalau kita boleh mulakan mukadimahnya, penerangan apakah itu My Digital ID dan bagaimana sebenarnya ia bakal mencorak perubahan dalam arus dunia digital khusus di Malaysia. Okay. Ya. Terima kasih Puan. Pertama sekali saya jelaskan dulu, KDN adalah kementerian yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program Digital ID. Kemudian MIMOS adalah agensi yang akan melaksanakannya secara teknikal yang detail. Jadi kebanyakan daripada dasar-dasar akan dibuat di peringkat KDN dan implementasi teknikal akan dibuat di MIMOS. Itu nak jelaskanlah kenapa ada orang KDN kepada ada orang MIMOS. Itulah. Okey, kedua masuk tentang apa Digital ID. Jadi sebelum tu perlu kita mula dengan asas dia. Apa dia ID? ID adalah pengenalan untuk perkara yang paling penting lah, word dia, mengesahkan secara tepat. Jadi kita di Malaysia, kita umpamanya ada kad pengenalan. Itu mengesah dengan tepat secara fizikal bahawa itulah nama dia, itulah mungkin alamat dia, dan mungkin ada agama, ada bangsa, dan kalau dia rakyat Malaysia, dia berwarna biru. Dan kalau dia status kewarganegaraan dia berbeza, maka warna dia pun berbeza. Kemudian kalau perlu apa-apa pengesahan yang lebih kata orang lebih secure ataupun selamat, diminta kita untuk buat thumbprint. Jadi itu IC. Jadi itu adalah kita punya pengenalan lah yang mengesahkan siapa kita di dunia fizikal di Malaysia. Sama juga kita ada driver license kan. Jadi mengesahkan status kita sebagai pemandu, pembawa kenderaan. Kita boleh bawa motor saja ke, boleh bawa kereta dan motor dan seumpamanya. Jadi itu adalah ID. Jadi di ruang maknanya digital yang semakin penting dan memang moving forward, kita nak membawa Malaysia ni ke arah ekonomi digital. Bagaimana kita mengenalkan diri kita secara sah dan pasti. Jadi itu konsep Digital ID. Dia bukan bermaksud kita scan IC kita. Kan? Ataupun kita scan driving license. Tapi dia kena ada teknologi berlainan. Jadi apa yang berlaku adalah kita bangunkan Digital ID ini untuk pengesahan secara tepat bahawa itulah dia orang dia. Maknanya kalau Digital ID yang saya pegang, kan, maka secara tepat ianya adalah saya, Azman Husin, yang mempunyai IC yang tertentu. Oleh sebab itu dalam cara kita bangunkan Digital ID, kita bermula dengan IC. Kan? Betul. Bermula dengan IC, kemudian maknanya guna thumbprint untuk mengesahkan siapa kita. Kemudian apa yang kita buat, kita bangunkan teknologi digital di belakang itu untuk minta maaf dalam bahasa orang putih, untuk bindkan ataupun kaitkan Digital ID itu dengan ID secara fizikal. Jadi bila-bila saja kita berurusan di peringkat digital, maka orang yang bawa digital itu dia tidak lain dan tidak bukanlah kecuali saya ataupun Puan. Jadi ini tujuan dia. Dan kemudian yang lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan ini untuk aplikasi. Jadi kita ada aplikasi-aplikasi dia. Yang pertama sekali untuk memudahkan kita mendapat khidmat digital yang sedia ada di peringkat kerajaan. Jadi umpamanya kalau Puan biasa, Puan pun banyak
simpan kertas yang ada user ID dengan password. Betul. Banyak kan, mesti ada 20 ke 30 kan. Nak masuk EPF ada user ID password, nak masuk LHDN kan, nak tengok gaji kan, nak apply cuti. Jadi bila dengan digital ID ni, bila berurusan dengan kerajaan satu saja. Okey. Iaitu digital ID kerana dia mengenal dengan tepat dan secure siapa sebenarnya kita. Okey, baik. Apa-apa sekalipun, digital ID ni tidak akan menggantikan MyKad sedia ada. Sebaliknya memperkukuhkan keselamatan MyKad. Betul. Gitu ya? Okey, dia dibina di atas apa yang ada dalam MyKad. Okey. Jadi dengan ini dia sekaligus kata orang menyiahkanlah tuduhan-tuduhan kata kita akan bobot chip dalam orang lah, ambil darah lah, kemudian cap jari 10, iris scan muka. Jadi apa yang sedia ada dalam IC itu permulaan kita. Kenapa? Sebab rakyat Malaysia, negara Malaysia semuanya percaya kepada IC MyKad kita. Okey, baik. Ini bagi mengelakkan penipuan identiti lah sebenarnya urusan secara dalam talian. Okey, dan bercakap tentang dari aspek sudut teknikal sebab kita semua sedia maklum di mana Perdana Menteri menjadi antara individu terawal yang mendaftar dengan identiti digital nasional atau digital ID. Kalau kita melihat visual yang terakam dan dirakam oleh para rakan media kita, di mana yang menunjukkan bagaimana cara menggunakan ialah Dr. Zahad. Kita nampak dekat tepi-tepi je kan, itulah sebenarnya orangnya Dr. Zahad. Kalau kita cakap tentang aspek teknikal, apa yang boleh kita jelaskan kepada para penonton, khususnya ialah kita tahu antara kerisauan ialah berkaitan dengan keselamatan juga. Ya, betul. Silakan. Okey, seperti yang Dr. Azman sebutkan tadi, digital ID ni adalah representasi MyKad kita di alam nyata, yang mana digital ID adalah untuk kegunaan alam maya. Yang mana sebelum ni kita guna password, kita guna email dan sebagainya. Tapi kali ini kita melakukan pengesahan kad pengenalan kita kepada pengkalan data kerajaan dan menggunakan device seperti ini. Yang Prime Minister buatkan tu. Kalau anda boleh tengok, ini dia. Ya. Okey. Jadi caranya mudah. Bila kita masukkan IC di sini, dia akan terus link kita punya device kepada pengkalan data di Jabatan Pendaftaran Negara untuk verify kad pengenalan kita itu adalah tulen. Bukanlah palsu yang kita beli atau dan sebagainya. Selepas dipastikan, kita akan ambil cap jari untuk pastikan kita adalah pemunya sebenar kad pengenalan tersebut. Betul. Jadi bila kita dah sahkan kedua-dua faktor ini, satu CJ kriptografi yang kita sebut sebagai post quantum computing compliance akan dikeluarkan. Baik. Dia akan dikeluarkan kepada kita, unik kepada kita, dan melalui device ni kita transfer masuk ke peranti kita. Jadi di peringkat proses ni kita tak menyimpan apa-apa data rakyat Malaysia. Semua data berada di pengkalan data kerajaan. Kami hanyalah membuat verifikasi untuk mengeluarkan CJ tersebut, dan selepas proses selesai, CJ ini berbentuk semacam ni. Okey. Jadi CJ yang semacam ni bila kita nak menggunakan online, macam kita guna e-wallet dan sebagainya, kita kata just use, lepas tu dia keluar scanner. Scanner. Kita just scan. Kita nak guna apa-apa ni, kita just scan. Ini salah satu cara, ataupun dalam cara yang lain melalui portal aplikasi kerajaan, kita terus boleh log in masuk melalui scanner ni juga, dan semua aplikasi kerajaan ni di portal ataupun di aplikasi kerajaan akan mengenal kita sebagaimana bila kita jumpa polis ke ataupun siapa-siapa, kita tunjuk okey ni IC kita. Ini saya. Sekarang ni di alam maya kita tak boleh nak tunjuk. Dan inilah yang representasi kita di alam maya. Ya, betul. The one and only. The one and only. Yes, betul. Tidak ada identiti yang lain selain dan dia secure. One and only, dan dia secure. Ya, betul. Dan mungkin kerisauan orang ramai itu sebenar-benarnya juga kita tak melihat kepada kelebihan-kelebihan yang ada. Ada juga risau. Dia kata, takut macam handphone hilang ke. Ada juga yang fikir juga, kalau saya ni ada masalah cap jari, macam mana Adakah ia aplikasinya lebih kurang sama
sama. Maknanya kita perlukan ada satu surat yang mengatakan kita mempunyai masalah cap jari ataupun macam mana? Okey. Dia ada dua proses untuk enrolment pendaftaran. Ini adalah proses dipanggil tahap ketiga, security yang paling tinggi. Kita buat secara fizikal dan kita boleh mengesahkan. Dan sekarang ni dengan kemajuan teknologi, kita juga dapat buat pengesahan yang sama tetapi melalui online. Semua secara. Jadi sekarang ni kita ada penggalan data Jabatan Pendaftaran Negara yang itu memang disahkan dan dilindungi oleh kerajaan. Kedua, sekarang ni banyak juga dibangunkan penggalan-penggalan data yang lain. Contohnya kita sebagai pegawai cukai, kita ada data di LHDN. Dan sekarang ni bila kerajaan mengusahakan untuk memberi subsidi bersasar dan sebagainya, kerajaan juga membangunkan data padu. Yang mana satu data, penggalan data yang sangat penting untuk bantuan dan manfaat rakyat. Dan melalui beberapa penggalan data ni, kita boleh buat pengesahan secara online yang mana kita boleh compare. Kalau salah satunya tak betul, dan kita kata okey, ini ada masalah. Kalau kesemuanya adalah betul, kita boleh pastikan yang orang ini adalah orang yang betul. Jadi kita boleh isu melalui online, maknanya akan datang kita boleh pergi secara fizikal ataupun kita boleh buat secara atas talian. Okey, baik. Dan untuk makluman semua, kerisauan kita mungkin kita pertama kali lakukan. Ya, betul di Malaysia, tapi ia bukanlah secara global sebab di negara-negara lain juga ada melaksanakan identiti digital ini. Betul tak, Dr. Azman? Betul. Jadi kita ni bukanlah negara pertama untuk buat digital ID. Jadi sebab itu dalam kita lakukan projek ini, kita kaji hampir semua negara yang ada buat digital ID dan kita belajar daripada semua. Tapi kita buat satu keputusan dasar. Minta maaf kalau saya cakap dalam bahasa Inggeris, we can learn from the best but we will do on our own. Kita belajar daripada semua negara, Estonia, India, Australia, Canada, Morocco, Gulf country, Pakistan. Tak kira lah dia negara membangun ke, dia negara sedang bangun ke, kita baca semua. Kan? Dan kita baca daripada ISO standard, daripada Amerika NIST, kita baca semua. Kemudian kita kata kita kena buat cara kita. Dan ini sangat-sangat penting buat. Projek Digital ID ini mesti dilakukan secara mampan. Kalau tidak, kita, dan apa maksud mampan di sini? Mampan di sini adalah teknologi utama ataupun teknologi induk dalam digital ID mesti teknologi tempatan. Dia tidak boleh bergantung kepada teknologi luar negara. Kalau tidak, kita sentiasa bergantung kepada luar negara dan dia tidak mampan, dia tidak sustainable. Kan, ada mampan yang pentinglah untuk sebab kita dalam konsep madani. Jadi kita berusaha dan ada dua perkara yang tadi disebut oleh Dr. Shukri. Pertama sekali kita bangunkan digital certificate dan itu adalah teknologi tempatan. Kedua, kita pastikan bahawa digital certificate itu adalah secure ataupun selamat. Kita gunakan konsep kriptografi. Itu juga dibangunkan oleh teknologi tempatan di BIMOS. Kemudian kita pastikan bahawa dia mampan untuk masa akan datang. Jadi sebab itu kita gunakan satu sains yang daripada Universiti Tempatan untuk pastikan dia apa yang kita sebut post quantum computing compliant. Apa maksudnya adalah dalam masa akan datang akan ada quantum computer. Dia lain daripada komputer ada ni. Quantum computer itu laju. Dia boleh maknanya break semua kripto yang ada. Tapi kecuali yang post quantum computing compliant. Jadi kita post quantum computing compliant dan insya-Allah bila kita dah laksanakan, kita akan menjadi negara yang pertama di dunia yang mempunyai digital ID yang post quantum compliant dan semua teknologi ini adalah tempatan. Wow, okey. Ini yang penting telah pun kita kongsikan informasinya berkaitan dengan pengenalannya dan juga dari aspek keselamatannya dan pelaksanaannya pada tahun 2024. Kepersediaan kita ke arah itu dan dalam masa yang sama juga kepentingan untuk semua rakyat Malaysia mendukung inisiatif kerajaan ini. Mungkin pesanan-saranan kepada kesemua rakyat Malaysia. Itulah maknanya kita nak membawa antara agenda dia adalah agenda membawa negara ke ekonomi digital. Dan kenapa nak membawa negara ke ekonomi digital? Sebab dia menyokong sistem pekerjaan yang secara umumnya semuanya bergaji tinggi.
Dia bukan potong rumput pun. Dia kriptografi, dia AI. Kemudian dia peranti dan semacamnya. Jadi ini dapat menaikkan secara umum rakyat Malaysia ke arah ekosistem pekerjaan bergaji tinggi. Kita tak adalah nak janjikan gaji itu RM1 juta sebulan ke apa, tapi pokoknya dia ada gaji tinggi. Jadi ini end game lah yang besar. Jadi umpamanya saya sebut tadi tentang post quantum computing, kriptografi, yang itu memang sangat ke depan. Kan? Dia akan membangunkan ahli matematik, ahli computer science, programmer yang semuanya secara umum akan ke arah gaji tinggi lah. Jadi itu tujuan kita. Baik. Jadi sebenarnya macam ni, kalau sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut, anda nak tahu cara mendaftar My Digital ID, boleh rujuk pada MIMOS untuk dapatkan informasi lanjut dan pastikan kita sama-sama bekerjasama untuk menjayakan My Digital ID ini. Baik, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Azman Hussein dan juga Dr. Saad Syukri bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang My Pelaksanaan Identiti Digital Nasional.